Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita jumpa dalam kelas prinsip account form 5. Okey, untuk 28/9 SMKAD. Okey, dah account semua. Jom kita tengok tajuk hari ini, dividen tunai. Kenapa? Dividen tunai. Kan saya dah beritahu sebelum ni tajuk dividen, bahawa bila kita kira dividen ni, sebenarnya pembayaran dividen dia ada banyak jenis. Okey, antara jenis pembayaran dividen adalah secara bayaran tunai. Maksudnya dia kasih duit tunai. Okey, ataupun yang kedua, pembayaran dividen adalah dengan memberi aset. Contohnya dia kasih tambah kita punya saham. Okey, dia kasih tambahan saham. Okey, ada tu kita panggil penambahan modal. Ada yang dia bayar dengan cara memberi barang-barang. Okey, so dividen ni boleh diberi dalam banyak bentuk. Bentuk utama adalah bentuk tunai. Orang nak dividen dalam bentuk tunai bila dia melabur di sesebuah pasaran saham. Okey, ada juga orang yang nak dividen share. Ada orang yang nak dividen aset. So bergantung pada dividen. So saya dah beritahu juga dividen ni terbahagi kepada dividen interim, dividen awal, dan juga dividen akhir. Okey, dividen akhir maksudnya dividen pada akhir tempoh perakaunan tersebut dibuat. Ambillah contoh, dividen interim dibayar pada 1 Januari hingga berapa hari bulan tengah-tengah tu lah. Okey, kalau dividen akhir dia mesti bayar pada hujung tahun. Kalau hujung tahun tu maksudnya awal tahun depan baru dapat duit lah. Betul tak kan? Okey, awal tahun depan baru dapat duit. Okey, macam tu lah. Yang kita panggil dividen interim, dividen awal. Dividen akhir ni adalah bakinya. Okey, kadang-kadang tak ada dividen interim, terus bayar dividen akhir. Dividen akhir wajib, dividen interim kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okey, nak kira dividen adalah dengan cara menggunakan rumus seperti muka surat 177 buku teks awak. Okey, sekiranya share keutamaan, kita kena kira dengan cara kita masukkan modal diterbitkan dan berbayar penuh, darab dengan peratus, darab dengan tempoh. Tu formula dia. Okey, semua pengiraan dividen share keutamaan, interim ke, akhir ke, macam ni pengiraan dia. Okey, dividen share biasa pula, kalau kita nak kira modal diterbitkan dan berbayar penuh, darab terus dengan peratus yang diisytihar. Tak perlu darab dengan tempoh. Okey, atau bilangan unit modal diterbitkan berbayar penuh, darab terus dengan nilai dividen yang ditetapkan. Okey, so persoalannya pelajar kadang-kadang dia dah belajar tapi dia nak tanya lagi, cikgu yang ni apa ni, dua ni? Okey, modal diterbitkan dan berbayar penuh ni apa? Inilah yang kita kira selama ni. Okey, kan selama ni saya ajar suruh, minggu lepas tugasan saya suruh kira modal diterbitkan dan berbayar penuh. Kenapa saya suruh awak kira beria-ria? Sebab saya nak awak kuasai ini dulu, mengira modal diterbitkan dan berbayar penuh dulu. Barulah awak boleh buat kerja pengiraan dividen. Okey, jom kita tengok contoh 9 yang diberikan dalam buku teks muka surat 178. Okey, dalam contoh 9 ni dia kata, tengok soalan Syarikat Berjaya Berhad merupakan sebuah syarikat yang sedang berkembang maju dalam perniagaan hartanah. Pada 16 Januari, syarikat telah menerbitkan 2 juta unit 6% share keutamaan. Okey, pada harga RM RM1 se-share. Simple kan? Tu yang pertama dia buat. Okey, yang kedua, ada 3 juta unit share biasa pada harga 50 sen se-share. Okey, semua share telah dilanggan dan dibayar penuh pada tarikh tutup permohonan. Okey, tempoh perakaunan syarikat berakhir 31 Disember setiap tahun. So, bila kita dapat soalan, kita mesti kira ni dulu, modal diterbitkan dan berbayar penuh. So, macam mana nak kira modal diterbitkan dan berbayar penuh? Darab je lah. Kalau share keutamaan 2 juta, darab dengan RM1. Kalau modal diterbitkan berbayar penuh share biasa 3 juta, darab 50 sen. Okey, kita dah buat sebelum ni, simple sahaja kan. Okey, dia kata kat sini, pada 31 Julai, syarikat telah memutuskan untuk membayar dividen interim. Okey, jadi 31 Julai, dia nak bayar dividen interim. Saham ni diterbitkan pada 16 dan berjaya dijual pada 31 Januari. 31 Julai, dia nak buat bayaran dividen interim kat sini. Dia nak bayar dividen interim pada 31 Julai.
Okey, dikasihkan kadar 6%, share keutamaan, share biasa 3%. Nak kira macam mana? Kira dia, kan dah kita tahu formula. Nak kira share keutamaan, formula dia, pertama, modal diterbitkan dan berbayar penuh. Share keutamaan ni, modal diterbitkan berbayar penuh share keutamaan, 2 juta darab RM1 tu, 2 juta darab RM1, sama kan? Ni modal diterbitkan berbayar penuh. Kemudian nak kira share keutamaan, darabkan dengan persen. Kan dah tulis persen tu persen. Tengok tu persen, 6%. So dia masukkan 6%. Darabkan dengan tempoh. Okey. Kat sini dia kata pada 31 Julai. So nak kira tempoh macam mana? Januari tak kira lah. Sebab saham ni telah dibayar dan dilanggan pada 31 Januari. Okey, tengok ni 31 Januari. Jadi bulan Januari jangan kira sebab tu baru beli. Beli bulan Januari. So kita start bulan Februari sebulan. Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Okey, dia jual pada 31 Julai. Sebab tu dia letak 6/12. Okey, bulan Januari tak boleh kira sebab waktu tu baru jual. Okey, baru dijual pada 31 Januari. Jadi bulan Januari kita tak kira. Kita kira bulan Februari cukup sebulan. Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Jadi 6/12 tempoh yang diletakkan. Okey. So berapa bayaran yang kita kena buat? So ni 2 juta darab dengan 1. Jadi 2 juta darab 6%. Darab 6/12. RM60,000. Dividen interim. Share keutamaan. Okey, berapa pula share biasa? Share biasa, kan saya dah cakap, kira modal diterbitkan berbayar penuh. Ni modal diterbitkan berbayar penuh 3 juta darab 50. Darab terus dengan persen. Darab dengan persen, dia kata share biasa dia nak bayar dividen interim 3%. So 3%. Jadi dia punya jumlah bayaran 45,000 dividen dibayar untuk share biasa. Kena darab dengan tempoh tak share biasa? Share biasa tak payah darab tempoh. Yang kena darab tempoh adalah share keutamaan sahaja. Ni tempoh untuk share keutamaan sahaja. Okey, jom kita tengok contoh 10. Okey, dia kata berdasarkan contoh 9. So berdasarkan jawapan contoh 9 ni, lembaga pengarah telah memutuskan pembayaran dividen akhir. Dia nak bayar dividen akhir pula. Okey, share keutamaan. Dan dia nak bayar pula dividen akhir 5% pemegang share biasa. So nak kira dividen akhir adalah dengan, okey, pertama kita tahu dah 2 juta darab dengan 1 dapat 2 juta kan. Tu dia masukkan 2 juta share keutamaan. Darab 6% sebab dia kata nak bayar 6%. Dia letak 5/12 dekat situ. Seandainya awak perasan, dia letak 5/12. Why dia letak 5/12? Okey, share ni diterbitkan dan dijual pada 31 Januari. Okey, jadi 31 Januari sampai 31 Julai ada 6/12. Okey, dah sampai 31. Daripada 31 Julai hingga 31 Disember. Okey. Nampak? Sebab hingga 31 Disember dekat sini. Daripada 31 Julai hingga 31 Disember, itu adalah dividen akhir. 5 lah. Okey, tak saya kira. Julai tak masuk. Kira-kira Ogos, September, Oktober, November, Disember. 5 bulan. Tu 5/12 dia letak bulan dekat situ. Dapat 50,000. Share biasa simple. Okey, modal diterbitkan berbayar penuh. Maksudnya 3 juta darab 50% dapat 1.5 juta kan? Dia darabkan terus dengan persen. Dia kata nak bayar 5%. So 5%. Jadi jumlahnya 75,000. Ni dia mengira dividen interim dan dividen akhir, share biasa dan share keutamaan. Dan cara nak kira dia. Okey. Ada soalan? Mesti tak ada. Okey, sebab saya rakam. Kalau saya buat live pun. Awak bukannya tanya soalan juga kan? Okey, so ni dia. Okey, cara mengira. Okey, dah belajar cara mengira. Apa lagi? Jawab soalan. Mana soalan? Jom kita tengok soalan latihan. Saya buka soalan latihan. So, bila awak dah kira tu nanti, awak jawab soalan latihan yang ada dalam buku teks. Okey.
dalam buku teks, okey, dia ada soalan nombor 1. So sila jawab soalan tersebut. Okey. Soalan nak jawab macam ni, Igu, buat je kat kertas, ambil gambar untuk kat saya. Kalau tak, buat type. Lepas tu send kat saya personal macam minggu lepas. Okey. Ramai jawab, ramai juga tak jawab. Separuh menjawab, separuh tak jawab. Apa benda yang tak jawab tu? Okey, awak buat apa? Okey. Jawablah, soalan senang je, bukan saya kasih buat banyak pun. Okey, jawab juga soalan 2. Okey, 2 ni saya nak awak jawab A sahaja, B tak perlu, C pun tak perlu sebab belum belajar lagi. Okey. Ni jawapan dia dah kasih dah. Cuba tunjukkan jalan kira. Maknanya jangan tahu jawapan je, tunjuk jalan kira. Okey. Sama juga jawab soalan 3. Tapi A, B ni tak payah. Saya nak awak tunjukkan kiraan macam mana dapat modal diterbitkan dan berbayar penuh. Boleh? Okey. Sampailah soalan yang terakhir. Sila jawab soalan 4. Okey. B tak nak jawab 4A sahaja. Okey, kira modal diterbitkan berbayar penuh, dividen interim dan dividen akhir. So, ni latihan dan juga makluman kelas untuk hari ni. Okey, kenapa saya tak buat kelas sebab saya dekat sekolah untuk uruskan prosedur COVID, jadi saya tak dapat buat kelas hari ni. So Jumaat nanti insya-Allah okey kita boleh buat kelas sebab saya ada di rumah, tak ada arahan datang sekolah lagi untuk hari Jumaat. Itu saja kelas hari ini. Okey, semoga semua sihat, gembira, bahagia, okey, dan menjadi anak yang soleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.